Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk minggu ini iaitu minggu kelima, cikgu hanya mampu untuk rekodkanlah untuk yang minggu lepas, sambungan minggu lepas. Okey, jadi untuk minggu ini, okey, minggu yang ketiga hari tu yang cikgu tak buat kelas tu, okey, cikgu dah minta awak semua salin nota. Okey, kemudian untuk minggu keempat, minggu lepas, okey, kita cuti. Okey, kemudian untuk minggu ni kita sambung lagi lah. Okey, jadi macam cikgu janji, cikgu akan buat penerangan. Okey, jadi untuk 1.6 okey, untuk 1.6 ni, okey, ni adalah berkenaan awak dah belajar tentang pengurusan sumber manusia. Okey, kemudian bagaimana kita nak mengelolakan sumber manusia. Okey, kemudian dari segi kemahiran kebolehkerjaan lah. Jadi sekarang ni kita nak cipta organisasi dalam perniagaan kita. Okey, sebenarnya struktur organisasi ni ianya adalah berdasarkan kepada fungsi. Sebab apa? Supaya ianya mudah dibentuk dan dipraktikkan lah. Okey, dan antara fungsi utama dalam organisasi bila kita buka satu perniagaan ni, yang paling penting antaranya adalah pemasaran, okey, pengeluaran, kewangan, penyelidikan dan pengurusan sumber manusia. Dan setiap fungsi tadi kita akan tempatkan individu tu mengikut kemahiran ataupun kepakaran masing-masing. Okay, sebagai contoh, kalau orang tu dia ada kemahiran dalam marketing iaitu pemasaran, okay, so we should put the person dalam dia punya fungsi yang pemasaran. Okay, contohnya dari segi kewangan, okay, kita akan letakkan individu yang terbaik lah. Okay, jadi struktur organisasi mesti berdasarkan kepada fungsi. Okey, ni adalah contoh Okey, ni adalah contoh. Okey, di mana kita akan ada pengurus besar, okey, kemudian kita ada pengurus pengeluaran, okey, pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus R&D. Okey, awak tahu tak apa itu R&D? Okey, R&D ni adalah research and development. Buat penyelidikan untuk membangunkan kita punya produk, kita punya business. Okey, dan kita ada pengurus sumber manusia. Okey, ni struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey. Kemudian struktur organisasi berdasarkan produk. Okey. Yang ni berdasarkan produk biasanya untuk peniaga-peniaga ataupun perniagaan yang mempunyai skala yang besar lah, skala besar. Okey, di mana mereka mengeluarkan pelbagai jenis produk. So biasanya organisasi tu ikut produk. Contohnya produk A, produk B, produk C. Dia dah ada organisasi dia. Dan kenapa perlunya organisasi berdasarkan produk ini? Supaya pihak pengurusan tu mudah untuk selaraskan operasi. Ataupun perkhidmatan yang berkaitan tu kita mudah nak uruskan. Sebagai contoh produk A. Okey, dia ni akan menguruskan operasi produk A. Dan individu yang bekerja tu biasanya dia akan bekerja ikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran ataupun kepakaran dia dalam produk-produk tertentu. Okey, biasa yang ni untuk perniagaan besar lah. Okey. Okey, ni sebagai contoh. Okey, ni contoh organisasi dia. Okey. So, contohnya ada 5 produk. So, akan ada 5 pengurus lah. So, setiap pengurus tu dia akan ada pula bahagian dia, bawah-bawah dia. Okey.